رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Baik, kita selawat tafrijah dulu Nina. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang saya kasihi, yang baginda sallallahu alaihi wasallam rindui. Bersama-sama lagi kita pada pagi ini merafakkan sembah puji dan puja hanya kepada Allah Rabbul Izzati, pemilik sekalian alam, pemilik keagungan dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Itulah pemilik sekalian makhluk termasuk kita, yang mana yang patut kita puji dan patut kita taat. Setiap pergerakan kita, setiap lafaz kita, setiap tindakan kita adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah segala-galanya dengan penuh kebaikan dan ketaatan, kerana kita setiap apa yang kita gerak, yang kita kejip, yang kita detik di hati kita, semuanya daripada ridha Allah. Allah Ta'ala meridha yang baik-baik. Allah Ta'ala melaknat yang jahat-jahat, yang tidak baik, yang bukan-bukan. Yang mana hari ini kita akan masuk di dalam satu lagi hadis, yakni hadis yang ke-11 melalui kitab Matan Arba'in ataupun hadis 40 daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang mana hadis ini hampir-hampir menyamai dengan hadis yang ke-6 pada hadis yang telah lalu yang pernah kita baca, iaitu pada membicarakan tentang halal dan haram. Kenapa hadis seakan-akan berulang-ulang? Matanya yang hampir sama, kerana Allah Ta'ala nak memperingatkan kepada kita melalui pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya hidup kita, pemakanan kita, pakaian kita, kegunaan kita sehari-harian sentiasa bercampur aduk antara halal dan haram. Jadi dengan sebab itu, hadis yang mungkin hampir sama matan dia, maksud kehendak di dalamnya hampir sama. Kenapa perlu berulang-ulang? Kenapa perlu berulang-ulang? Kerana sesungguhnya setiap peringatan itu kena berulang-ulang. Kalau kata takat sekali saja hampa kata jangan, dia tak berapa nak heran. Dia dengarlah masa itu, jangan, rupanya tak boleh. Lepas tu dia buat pula. Dah macam kita duk larang kepada anak-anak cucu kita, jangan buat. Jangan. Hai jangan. Esok kata lagi, lusa kata lagi, dah berulang-ulang. Ini perumpamaannya Nabi punya sayang dekat kita lebih daripada seorang ibu menyayangi anak dia. Bila dia kata jangan tu, dia ulang lagi, janganlah. Jangan buatlah. Kalau benda tu tak betul, jangan buatlah, tinggalkanlah. Maka terlahirlah berbagai-bagai hadis yang matanya hampir serupa. Yang mana kita jangan jemu membaca. Jangan jemu membaca. Macam dalam Al-Quran pun berulang-ulang Allah Ta'ala ulang. Sebab dalam surah Al-A'la kita belajar, fadzakir inna fa'ati zikra. Maka hendaklah bagi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Dalam kita duk habaq berlupa, tambahlah tak habaq lagi tak ingat terus. Itu adalah di antara sifat kita. Maka hadis yang ke-11 ini iaitu hadis yang bertajuk tinggal yang meragu-ragukan dan ambil yang tidak meragu-ragukan. Baik. Kita muliakan hadis ini dengan kita meraihkan bacaan matanya. Hadis ke-11, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Hadis dia panjang tu je. Hadis yang betul-betul matan hadis ni, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Itu saja, nah. Hadis, erti hadis daripada Abi Muhammad, iaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah menghafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, tinggallah barang yang meragukan anda kepada apa-apa yang tidak meragu-ragukan anda. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai. Kata At-Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca ni hasan lagi sahih. Baik. Hadis ini seperti hadis-hadis yang lain juga, iaitu hadis ini merupakan satu hadis yang begitu ringkas tetapi membawa makna yang begitu padat, yang mana bahawasanya hikmah yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sangat mendalam. Apa dia hikmah yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu? Yang dikatakan baginda dapat membezakan di antara benda yang halal, benda yang haram, benda yang syubhat. Baginda dapat tahu, dapat mengenal pasti dengan begitu tepat. Yang mana baginda telah menetapkan kaedah yang tinggi darjatnya dalam agama Islam. Yang halal itu paling tinggi darjatnya. Yang haram itu tiada darjatnya. Yang syubhat itu adalah kesamaran. Nah, kesamaran. Maksud kesamaran ni yang kita tak berapa nak pasti halal ke haram ke dia. Halal ke haram ke dia. Dan Nabi berpesan kepada kita, sesuatu yang syubhat, iaitu yang kita tidak pasti halal dan haramnya, maka tinggalkanlah. Jangan tak apa, benda tu syubhat saja. Yang mana hadis ini merupakan, dia kata, di antara kaedah-kaedah untuk baginda memupuk satu sifat di dalam diri kita, sifat wara'. Sifat wara'. Apa maksud sifat wara' ini? Sifat wara' ini kita berhati-hati di dalam pemilihan perkara-perkara atau benda-benda yang halal kepada benda-benda yang haram. Antara kedua-duanya kita berhati-hati. Contoh, kalau disebutkan tentang halal dan haram ini, maka kita lebih cenderung kepada pemakanan. Pemakanan. Kita nak beli satu-satu barang untuk kita makan, dah tentu kita akan tengok label dia halal kan? Halal ni dari Jakim kah? Halal ini daripada manakah? Dan keadaan seperti ini menyebabkan ada segelintir masyarakat yang bukan Islam mengambil kesempatan mencipta logo halal yang palsu. Lalu dicopkan. Lalu dicopkan. Yang mana kita tengok ada logo halal. Kita balik, kita makan. Kita balik, kita makan. Walhal di dalam tu dah pun masuk syubhat. Macam mana kita nak tahu dia benar-benar halal? Okey. Kena tahu lah juga syarikat mana, no? Kalau dah tengok syarikat yang dikilangkan pun bukan syarikat Islam, syarikat tu syarikat non-Muslim. Kita nak gagah-gagah pergi juga buat apa? Kita perhati kerana mencari yang halal itu adalah wajib. Perhati tengok, tu yang kata orang yang warak ni, orang yang selalu berhati-hati. Okey, kita tengok roti kan, kadang-kadang roti yang dijual di supermarket, minimarket, kita tengok budak-budak Melayu yang sedang buat bakar. Kadang-kadang mereka hanya jadi wayang saja di depan. Di belakang dia, owner dia adalah yang bukan Islam. Suruh budak-budak tu tukang jual saja. Cashier saja mungkin. Dan saya tersentuh pada soalan yang Kak Ilah kita tanya kemarin. Pada pemakanan, kita tak tahu makanan tu rupa-rupanya hasil daripada sumber yang bukan Islam, yang membekalkan. Kalau yang membekalkan bukan Islam, dia takkan pi ambil
hasil daripada perbuatan orang Islam. Biasanya orang yang bukan Islam, dia takkan pergi beli barangan di kedai orang Islam. Buatan orang Islam. Hanya orang Islam yang selalu membeli makanan ataupun buatan yang dikilangkan di kedai orang yang bukan Islam. Okey, kita tengok ada satu kilang ni. Kilang memproses beras. Yang diproses oleh kilang yang perbuatan orang Islam dan bukan Islam. Kita nanti akan bandingkan kepada harga yang paling utama daripada halal dan haram ataupun yang mana lebih afdal. Di kilang yang dilakukan ataupun diusahakan oleh orang Islam, agak mahal sedikit. Mahal pun tak banyak, mungkinlah. Paling lebih pun 5 kupang atau RM1. Sementara di kilang yang diusahakan oleh orang yang bukan Islam, lebih murah harga dia. Lebih murah. Murah pun tak banyak mana pun. Kalau kata kita save dengan kerana jumlah 5 kupang atau RM1 tu, tak kaya pun. Dan kemudian kita ini lebih cenderung untuk membeli daripada pengilang atau pekedai yang bukan Islam. Dengan sebab kita membandingkan harga. Walhal, kita terlupa bahawasanya apabila hasil daripada jual beli yang kita laburkan kepada peniaga yang bukan Islam, keuntungan kalau diperolehi adalah dia membelanjakan ke arah untuk mungkin membeli benda-benda yang bukan halal. Contohnya untuk meraihkan kejayaannya di dalam bidang perniagaan, mereka akan meraih dengan arak. Buat makan-makan, minum-minum, membeli makanan-makanan yang haram. Ataupun menyalurkan bantuan daripada kewangan hasil daripada sedikit pelaburan kita itu ke rumah-rumah ibadah mereka. Tetapi mungkin kerana kita kerana mahal sikit pada pengilang Muslim ini, kita terlupa. Seandainya pengilang Muslim ini atau pengusaha kedai Muslim ini, kalau dia mendapat rezeki lebih, maka dia akan membayar zakat. Dan zakat itu akan mengalir kepada fakir miskin, anak-anak yatim, musafir di perjalanan, orang yang terputus bekalan, ibnu sabil, penuntut-penuntut ilmu di jalan Allah. Yang mana itu di antara bantuan yang akan disalurkan. Atau mungkin dia akan mewakafkan hartanya ke jalan Allah. Atau mungkin dia akan membina rumah-rumah ibadat orang Islam. Seperti contoh masjid, musalla, pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Hanya hasil daripada sedikit mahal daripada pengilang yang bukan Islam. Tapi kita memilih pada bahagian tu. Ini menjadikan pelaburan duit kita itu pelaburan ke arah syubhat. Pelaburan ke arah syubhat. Kalau kita pergi tengok hari ni pun, kita pergi supermarket yang bukan Islam, nak cari produk Muslim, senang tak? Susah sangat. Susah sangat. Kalau kata kita nak pergi tengok, kecuali lah kalau supermarket tu supermarket orang Islam. Ada, tapi dia akan letak di bahagian bawah. Ataupun di atas yang susah kita nak ambil. Kalau yang tengah tu dia letak barang-barang mereka je. Kita kena pergi perhati betul-betul. Nak cari sardin yang dibuat oleh orang Islam. Ada, bukan tak ada. Tapi agak tersorok kedudukan tempat dia. Tidak begitu dipamerkan. Dia letak di hujung-hujung. Memang agak sukar kerana itulah daripada produk orang Islam. Ada, bukan tak ada. Sebab dia nak mempelbagaikan produk di dalam kedai dia ataupun supermarket dia. Tapi dia akan letak jauh-jauh, tersorok-tersorok. Kita kena cari. Kerana mencari yang halal itu wajib. Ini kerja orang warak. Orang warak ni dia akan sentiasa berhati-hati. Okey, kita pergi nak cari mi basah, mi kuning. Pergi tengok, dia tulis jenama sekian-sekian. Kita tak tahu halal dan haramnya. Perhati tengok ada cop halal. Tetapi cop halalnya tak meragukan pandangan mata kita. Maka ketika itu inilah yang dipanggilkan syubhat. Tinggalkan. Nampak dia hijau halal pun kita tahu.
Ini sesuatu yang meragukan. Maka tinggalkanlah. Jangan duk ambil juga. Bila kita ambil, kita telah pun menempa sesuatu yang syubhat untuk masuk. Kita bukan orang yang warak. Kita tak menjaga. Begitu juga dari segi pakaian kita. Kasut kita hari ni macam-macam kaedah-kaedah orang-orang yang bukan Islam mengaburi mata orang Islam yang mana terlalu menjaga halal dan haram. Baik tangan kulit ke, kasut kulit kita ke, dibimbangi bahawasanya ia diperbuat daripada kulit binatang yang mughaladhah. Binatang mughaladhah ni apa? Dua jenis itulah. Anjing dan babi. Dibimbangi bulu daripada berus gigi kita ni. Ada yang dibuat daripada bulu uh, babi hutan. Sebab dia kata yang tu lebih baik. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kita kena jaga pada bahagian-bahagian ni, kena jaga. Sebab itulah Nabi kata, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan. Jangan kita gagah duk juga. Tak apalah kot. Yang ni saja yang ada. Kedai ni saja yang ada. Boleh cari lagi kedai. Ada lagi kedai lain. Orang kata kedai tu ada. Tapi mahal sikit. Tak apa mahal sikit pun. No? Kalau kata mungkinlah mi yang diperbuat produk Muslim punya sekilo dalam harga RM2. Kalau yang non-Muslim sekilo RM1.08. RM1.80. 2 kupang saja kot yang kita nak untung. Tak apa 2 kupang tu boleh juga pergi beli garam. Sikit sangat kot. Sedangkan benda yang kita nak masukkan ke dalam perut kita itu, ianya akan menghasilkan sesuatu impak yang amat besar. Di dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Sebab apa? Kerana ia akan mengganggu ibadah-ibadah kita. Kita akan selalu sangat terlupa. Yang mana sifat orang-orang beriman, dia akan selidik dengan sesungguhnya. Jadi dia kata, yang mana dia kata dilarang memakan harta syubhat. Kerana sesungguhnya syubhat itu sebab apa? Syubhat ni sesuatu yang kita tak pasti halal dan haram. Seperti mana saya ingat ni dalam 8 tahun yang lalu pernah viral bertanyakan tentang keuntungan dari segi ASB. Kan ramai pelabur-pelabur ASB agak kecewa pada tahun itu apabila seorang cendekiawan agama telah memfatwakan bahawasanya ada sebahagian daripada fatwa kebangsaan mengatakan daripada pencarum ASB keuntungannya adalah halal. Kemudian pada sebahagian yang lain mengatakan keuntungan bonus daripada ASB itu adalah haram. Jadi apabila ada yang mengatakan halal dan mengatakan haram, maka duit tu dihukumkan sebagai syubhah. Ada sebahagian daripada masyarakat Muslim mengambil mudah pada perkara syubhah. Tak apalah, syubhah kot. Bukan haram. Tak apalah, syubhah kot. Boleh saja makan. Bukan fatwa sejarah ijma' ulama'. Maka ini tak boleh. No? Tak boleh. Kalau orang yang nak menjaga kewarakan, berhati-hati di dalam memilih halal dan haram, maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan. Kerana ia mendatangkan satu impak yang amat besar di dalam tindakan kita, perkataan kita, dan paling utama sekali dalam kita beramal soleh. Dalam puasa kita, puasa juga. Tapi tak sehebat puasa orang lain. Solat juga, tetapi tak sekhusyuk solat orang lain. Dalam amalan-amalan bersedekah kita buat juga, tetapi tak sehebat seperti amalan sedekah orang lain. Kerana apa? Kerana terlalu banyak bercampur aduk di dalam diri kita perkara-perkara yang syubhah. Maka wajib kita menjaga. Berbeza dari segi satu ibadat. Kalau kita was-was. Was-was
Contoh kata kita ni ambil wudu. Kita ambil wudu. Ni perkara ni memang. Wudu tu memang kita tahu benda tu memang dah halal, sah dah. Nah, habis kita ambil wudu, kawan kita ajak keluar. Kita keluar dengan wudu yang belum kita gunakan lagi tu. No? Sampai masuk waktu nak bersolat. Kita ni tertanya-tanya, aku ni wudu masih ada ke lagi? Atau dah tak ada? Batal ke tak lagi? Dalam duk sembang sesama sendiri, kita pun suarakan rasa hati kita, rasa was-was itu kepada kawan kita. Tadi nak keluar dengan hang tadi, aku ambil dah wudu. Aku ambil dah wudu siap-siap. Tapi tak tahu batal ke tak. Rasa tak kentut pun, tak sentuh mana-mana lelaki yang ajnabi pun. Jadi ketika ini, yakin. Ambil yang yakin. Ambil yang kata ada wudu. Jangan kita kata, was-was, ambil tak. Masa ketika ni, yakin. Yang kita ini ada wudu sebab kita fikir, kita tak sentuh siapa. Kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan wudu ketika ini. Maka pilihlah yang paling yakin. Apa yang kita yakini, iaitu kita dalam keadaan berwudu. Itu dari segi ibadah. Okay, kalau kita nak ceritakan bahawasanya kita ni, pemakanan kita sehari-harian memang sangat-sangat bercampur aduk dengan buatan yang meragukan. Mungkin lama dulu, no? Kita suka pergi makan di kedai, no? Kita makan di kedai. Kita order dekat mamak mi goreng, mi kuah. Dia main bagi kita makan. Kita tak tanya dia, mamak beli mi ni dekat orang Islam ke? Mamak beli mi ni dekat siapa? Kita tak tanya dah kan? Kita nampak tangan mamak tu Muslim. Dia yang buat, hidangkan, dia bagi kita, kita pun makan. Ada syubhah dalam makanan tu. No? Dah ada syubhah dah. Lagi mamak tu kata, tanya apa banyak? Banyak, minta mi, aku buat mi dah bagi yang makan. Tanya banyak-banyak apa pasal. Nah? Dalam kita duk makan mi tu, kita nampak pembekal hantar mai dengan lori jambu. Lori jambu ni pembuatan dia yang bukan Islam. Dia punggah mai buat kulak mi berbanda-banda hantar masuk dalam kedai. Kita ni duk makan dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah pemakanan yang duk masuk dalam perut kita, no? Okay, kita pergi order nasi ayam. Kita makan nasi ayam. Memang kedai orang Islam. Pembekal ayam dia adalah orang yang bukan Islam. Kenapa dia buat macam tu? Kerana sesungguhnya ayam ambil kepada orang yang bukan Islam, harga lebih murah. Dan si pekedai pembekal ayam tu pun menjamin kepada pekedai ayam ni, jangan susah hati. Yang sembelih tu orang Melayu. Jangan susah hati. Saya cuma tokai kedai, yang sembelih tu orang Melayu. Kalau benarlah dakwaannya, maka boleh kita makan. Tapi dibimbangi seorang saja pekerjanya Melayu, 10 lagi pekerjanya bukan. Bukan. Mungkin hak Melayu pun tak reti nak baca bismillah. Ada Melayu yang tak boleh baca bismillah pun ada. Tangkap pakai potong saja leher ayam tu. Apa akan berlaku? Maka berlakulah pada pemakanan kita. Itu adalah makanan syubhah. Dia kata bukan apa dia ambil kepada pembekal yang bukan Islam. Kerana sesungguhnya pembekal yang bukan Islam itu adalah jauh lebih murah. Orang nak berniaga ni dia nak cari yang lebih menguntungkan. Kita ni pun makan dengan tak tahu apa. Itulah dinamakan pemakanan syubhah. Maka adakah lagi sifat warak yang berbaki pada diri kita? Tak ada. Kita tak ada dah. Sebab itulah hari ini kita jadi macam-macam. No? Macam-macam. Okey. Lagi satu tu benda yang bol-bol tu nah. Dia dari segi pembuatan, kalau yang non-Muslim ni, yang ni, saya pernah beritahu dah kepada jemaah sekalian. Kalau yang bukan non-Muslim ni, dia sendiri beritahu nah, cara pembuatan nak bagi lebih manis rasa ni. Mereka akan buat dengan darah-darah binatang tu. Yang masih berdarah, campur sekali, adun sekali. Sebab darah itu menghasilkan rasa manis.
Dan kadang-kadang hanya pun kita makan, tinggalkanlah benda yang syubhah. Kita ni selalu tertanya-tanya, kenapakah tiada khusyuk dalam solatku? Selalu tertanya-tanya, kenapakah hati ini begitu keras? Kenapakah susah sangat nak menangis kerana Allah dan Rasul? Kenapakah hati ini begitu keras untuk menerima segala ilmu? Awak susah sangat akal ini berkarat sangat ke aku sampai susah sangat nak menghafaz ayat-ayat Allah dan doa-doa yang ditinggalkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Sebab kita tak warak. Kita kena warak. Apa warak itu? Sentiasa berhati-hati memilih yang halal ataupun yang haram. Okay. Kisah Ibrahim bin Adham. Kisah Ibrahim bin Adham rasanya saya kerak cerita. Tentang wali Allah yang seorang ni. Satu masa dia pergi buat haji. Bila dia pergi buat haji, zaman mereka dulu bukannya kata macam sekarang ni. Di pinggiran tu ada siap-siap dah pancuk-pancuk zam-zam kan. Mereka letak tong-tong ayat zam-zam. Lepas tu dibekalkan dengan cawan-cawan. Kita cuma ambil minum, letak. Tak payah nak susah-susah nak bawa cawan masing-masing. Kisahnya Ibrahim bin Adham ni, dia selesai, dia mengerjakan haji, habis selesai dia buat tawaf ifadah. Habis selesai tawaf ifadah, maka sempurnalah haji dia hari tu. Orang buat haji ifrad ni, kalau selesai tawaf ifadah, habislah. Sebab sa'i dia buat lebih awal. Kemudian keletihan yang amat sangat dalam cuaca yang begitu panas. Dahaga. Bersebelahan dengan tempat beliau berehat itu adanya telaga Zam-Zam. Untuk dia minum. Dia tengok orang pakat minum. Dia perhati tengok dia punya nak minum lah. Lepas tu datanglah seorang daripada jemaah-jemaah haji tu kata dekat dia, minumlah, kenapa tak minum? Dia kata dia tak ada cebok. Dia tak ada bekas, tak ada cawan. Tak ada cawan. Lepas tu kata kawan tadi, tu ada cawan. Cawan tu cawan orang, dia kata. Macam mana aku nak minum? Tu bukan milik aku. Kawan tu letak kat situ, minum saja. Kalau kita tak apalah. Ni abang saat kat dia kata saya nak minum. Kalau kita, di pihak kita orang awam. Kita nanti kata tak apalah. Nanti abang saat kat dia kata saya pinjam sat. Bukan nak pinjam, nak makan dengan cawan-cawan dia, nak minum macam tak. Nak minum air melalui bekas dia sahaja. Kita kata tak hoi pun bekas dia. Dengan air yang kita tuang tu. Tapi Ibrahim bin Adham memilih untuk tidak minum. Kerana dia tak tahu siapa punya bekas. Bekas tu. Walhal yang akan masuk di dalam perut dia bukan bekas. Yang akan masuk dalam perut dia adalah air. Yang di dalam bekas tu. Tapi dia tak mau ambil bekas minuman tu sebab orang lain punya. Air tu akan duduk dalam bekas tu. Dia tak mau. Bekas pun dia tak mau. Tu je. Yang punya jaga. Kemudian, dia lebih memilih untuk minum melalui tapak tangan dia. Dia tengok dah habis orang minum tu, barulah dia pergi cedok dengan tapak tangan dia. Sebab dia takut sat lagi, bila dia cedok awal-awal dengan tapak tangan dia, orang ni pakat nak main minum lagi. Telaga kan besar. Telaga Zam-Zam besar. Jadi bila dia celup, dia tak mau. Sat lagi orang lain tengok. Dia dah telah mencelup air. Orang lain tak lagi nak main minum. Dia fikir sampai tahap tu. Ini warak nama dia. Ni kita tak kira baik pi ya. Mereka tu celup, kita pun celup. Kita jangan pandang orang. Kita jangan ikut orang yang tak elok. Kita fikir. Kita fikir. Macam cerita kita buang sampah lah. Kita buang sampah merata-rata. Sebab apa? Semua pakat buang. Kita pun buang lah. Kita jangan tengok orang yang tak elok. Tapi fikir peribadi. Ataupun dipanggil integriti dalam diri kita sendiri. Okay. Kemudian contohnya Ibrahim bin Adham ni. Bila mana orang pakat tahu, pakat ceritalah tentang tindakan dia. Kata dia tu imam besar tu. Kalau apa-apa permasalahan di dalam beragama, jumpalah dia.
Nah, maka orang tahulah kata, oh rupa-rupanya tahun ni Syekh Ibrahim bin Adham telah melakukan ibadah haji. Adalah di kalangan penduduk tetap di Mekah tu jemput jemput dia bersama dengan sahabat-sahabat dia untuk kita panggil makan kenduri lah, makan di rumah lah. Kan orang Arab ni dia suka meraihkan kalau ada adik-beradik di sana, dia tahu kata kita pi, dia panggil lah pi di rumah dia. Nah? Jadi dia pun memenuhilah undangan jemputan tu. Ketika mana dihidangkan makanan, uh, dia pun buat sup daripada sup kibas. Nah, kibas ni dia sifat dia lebih banyak lemak daripada daging. Nah, kena gemuk tu lagi lemak dia bertembal-tembal ni. Jadi Ibrahim bin Adham ni dia pun memenuhi undangan ni. Dia pun makan lah, makan sedap sangat lah. Nah, sukalah sebab apa? Al-maklum lah orang lapar. Orang musafir yang kelaparan lah. Bila orang bagi makan ni tak kira lah punya sedap. Kita ni kalau kata pergi makan rumah orang, tu saya kata roti kering saja pun sedap, no? Sedap sangat. Minum apa? Minum teh oh saja kot. Sedap. Tanya dia beli di mana serbuk ni yang sedapnya. Padahal di rumah dia sampai keras serbuk-serbuk kopi, serbuk-serbuk teh. Dia tak bancuh. Sedap lagi di rumah orang. Tambah kalau jenama free. Lagi sedap makan. Ha? Dan Ibrahim bin Adham ni dia macam tu lah. Dia bersifat macam kita lah juga. Dalam keenakan makan tu. Dengar muazzin. Azan. Menandakan masuknya waktu zuhur. Dia pun berhenti makan. Bila dia berhenti makan, dengan sahabat-sahabat yang dijemput, dia pun pakat lapi lah basuh tangan. Basuh tangan, makan benda lemak. Bila basuh tangan, apa jadi? Dia lekat lemak tu di tangan. Kalau kita ada sabun. Zaman ni, zaman tak ada sabun lagi. Tak ada sabun, orang pun tak sediakan sabun di tepi tu. Ha? Kemudian pada tu, buat macam mana? Hak yang lain ni boleh basuh-basuh lagu tu tak apalah. Minyak bukan najis pun. Terus pi semayang. Tapi dia tak boleh. Bila dia nampak benda tu berminyak-minyak di tangan dia, dia rasa buruk. Kemudian, dia ambil satu pendekatan, dia ambil debu. Debu ni, orang dulu, mereka buat rumah daripada tanah liat. Dinding rumah mereka tu, daripada tanah liat. Dia sapu di dinding tu. Di dinding rumah tuan yang dia makan kenduri itulah. Dia sapu. Bila dia sapu, berdebulah tangan tu. Keluar debu daripada tanah liat tu. Ingat, debu ni boleh buat tayamum lah. Memang debu asli. Dia pun ambil, dia pun maka dengan izin Allah tanggal lah. Memang debu dia boleh menanggalkan minyak. No? Sebenarnya tanah yang Allah Ta'ala buat tu, dia memang boleh menanggalkan segala kekotoran. Cukup sempurna Allah Ta'ala ciptakan tanah ni. Dan kemudian hilanglah. Dia pun berudu, pilah sembahyang. Lepas habis dia sembahyang, datang satu bisikan suara. Suara keimanan daripada dalam hati dia. Berbisik-bisik kepada dia. Hang tadi basuh tangan meminyak. Hang ambil debu, hang sapu-sapu debu, tonyoh dengan debu. Hilang minyak tu. Tapi hang tahu tak? Hang ambil debu tu di rumah siapa? Kata satu lagi hati. Ambil di dinding rumah kot. Bukan nak terbalik rumah tu dengan kerana dia ambil. Ambil pun debu. Bukan ambil bata. Bukan ambil ketil batu. Ambil debu. Tak jadi apa. Memang dah berdebu melekat di situ. Tak boleh kata nurani yang baik. Kan kita kadang-kadang bercakap-cakap dalam perut kita. Seolah-olah ada dua suara dalam diri kita. Boleh ke? Tak boleh kot. Dia mainlah perasaan. Maka hadirlah perasaan sedemikian dalam diri Ibrahim bin Adham. Kemudian pada tu, dia ambil satu pendekatan, pergi jumpa balik dengan tuan rumah tu. Dia pergi jumpa balik dengan penuh menyesal, dengan penuh tangisan.
Menangis ni fikir dia ambil hak orang. Tak minta izin, dia pergi semayang. Apa akan jadi pada solat aku yang tadi? Ketika mana aku menyapu debu di dinding rumah dia, aku tak minta izin daripada dia. Tu dia, nah. Walhal, sahabat-sahabat lain kata, tak apa. Tak apa, kami pun lepas tengok Ibrahim bin Adham pakat buat macam tu, kami pun pakat buat macam tu. Menghilangkan minyak lemak di tangan tu. Kami pun buat macam tu. Dia kata dia nak pergi jumpa dengan tuan rumah. Dia pergi jumpa dengan tuan rumah. Pergi minta izin kerana dia telah menyapu debu untuk menghilangkan minyak di tangan. Tuan rumah tu, kita nak kata apa? Takkan nak kata haram? Tak apa, ai. Macam kita lah. Tak apa, ai. Ambil lah. Tak ada hutang mana pun. Nah, aku halalkan. Tak habak pun aku halalkan. Rupa-rupanya dalam diri Ibrahim bin Adham ni, benda ni jadi kudi. Dia teriak sampailah kepada anak murid dia nak pergi melajak dekat dia. Duk tampak dia duk menangis. Dia duk menangis. Dia pun tanya, pasal apa duk menangis sangat ni? Dia kata, aku tak boleh lupa pada satu sikap aku. Ketika mana aku menyapu debu di dinding rumah Polan bin Polan ni. Waktu tu hati aku selalu bertanya-tanya. Aku lupa kepada satu zat. Allah. Bahawasanya zat itu sedang menyaksikan aku sedang melakukan perkara yang mungkar. Itu mengambil sesuatu yang aku nampak macam halal. Nampak macam halal. Tetapi sebenarnya ianya tidak halal. Aku lupa, aku telah menafikan bahawasanya satu zat yang sentiasa memandang pada ketika aku ambil, aku rasa dia tak pandang aku. Aku lupa kepada satu zat yang mana ketika aku ambil, aku rasa dia tak tahu. Walhal dia sentiasa tahu. Dan kerana sifat aku melupakan dia saat itu, itulah yang ku tangisi. Dia menangis dengan sebab saat itu dia lupa dekat Allah. Waktu dia sapu tangan dia di dinding rumah orang tu tadi, dia lupa pada Allah. Kalau aku ingat pada Allah, nescaya aku tak akan buat perkara sedemikian. Sebaliknya, aku telah pun melupai Allah. Pada saat-saat tu, dia meletakkan diri dia, mungkin dalam tempoh 5-6 saat tu, atau kita kata 30 saat lah, dalam tempoh dia membersihkan tangan dia tu, dia terlupa pada Allah yang sedang menyaksikan. Dia menangis sampai berhari-hari hanya kerana perbuatan yang sedikit. Kita kisah macam tu. Ada kita kisah. Tak apa. Boleh. Buatlah. Ambil lah. Tak apa ni tuan dia tak ada di rumah. Tak apa dia bagi. Dia nak buat apa. Dia pun duk biar jatuh. Lambat-lambat. Ambil lah. Nanti saya abang. Panggil makan. Itulah kita tu. Pergi rumah orang tu tengok daun pandan dia. Eloknya daun pandan dia. Kami tanam juga tapi tak apa nak elok. Kurus-kurus, naik kecil-kecil. Yang ni besar-besar. Nak ambil sikit boleh tak? Ambil lah tuan dia tak ada. Tapi ambil lah tak apa. Dia kata tak apa ambil lah. Tak jumpa tuan pun. Tidak pun tak payah tengok tuan. Tuan tak ada pun tak apa lagi bagus. Boleh ambil banyak-banyak sikit. Kata nak ambil 2 helai, ambil 4 helai. Kata nak ambil 4 helai, ambil sepokok. Bawa balik. Nak pergi tanam lah di rumah. Dengan minta izinnya pun tidak. Nah? Tak baik Ini syubhatnya. Ini syubhatnya. Yang mana Rasulullah kata benda syubhat tu tinggallah. Memang hati sayang nak tinggal. Tapi tinggalkanlah. Kerana sesungguhnya ia meragukan dalam setiap perbuatan kita. No? Sampailah dia mengganggu dalam hati dan sanubari kita ketika mana kita melakukan ibadah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang berjinak-jinak dengan perkara syubhah, berarti ia melakukan perbuatan yang haram. Berjinak-jinak dengan perkara syubhah, berarti ia melakukan perkara yang haram. Jangan buat terus. Jangan buat terus. Okay. Satu lagi kisah. Kisah ni daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana ketika dia menjadi gubernur. Dia bukan gubernur, maaf. Dia menjadi mufti di negeri Iraq.
Waktu dia menjadi mufti di negeri Iraq ni, menyaksikan pembunuhan Saidina Hussein. Saidina Hussein cucu Nabi SAW. Tapi oleh kerana uh, dia adalah segelintir yang tidak berkuasa penuh, maka tak mampu nak melakukan apa-apa. Hanya berdoa pada Allah kerana Hussein adalah kesayangan Nabi SAW. Dia ni menjadi tempat rujukan orang-orang Iraq, penduduk-penduduk Iraq. Yang membunuh Saidina Hussein adalah penduduk Iraq. Nah? Satu hari datanglah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Zaman mereka lah, bukan zaman kita. Lagi duk kata zaman kita berdosa saya nak. Okey, mai kita nak rujuk kepada kita punya Tok Mufti lah. Datuk Mufti kita nak bertanyakan kepadanya iaitu tentang darah nyamuk. Nak tanyakan tentang darah nyamuk yang melekat di pakaian ketika solat. Permasalahan ni, tengah bersolat, datanglah seekor nyamuk. Nyamuk tu main gigit. Bila nyamuk tu main gigit sampai gemuk, kemudian dia pun tampak nyamuk tu. Campak nyamuk tu memercikkan darah. Darah pada nyamuk tu sebenarnya nyamuk tak ada darah. Yang nyamuk pada darah tu ni darah kita. Darah orang yang digigit tu. Yang dihisap. Kemudian darah tu pecah, bila pecah terlekat pada pakaian. Mai nak tanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar. Nak tanya tentang halal tak darah nyamuk dibawa dalam solat. Dia tengok-tengok dia inilah di antara menteri yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa ataupun perintah dibunuhnya cucu kesayangan Nabi SAW, Saidina Hussein. Kan Saidina Hussein tu dipenggal kepalanya. Kemudian dia jadi benci. Dia benci nak jawab. Nak tanya persoalan tentang darah nyamuk yang sedikit, walhal kamu telah menumpahkan satu darah yang begitu banyak. Darah kesayangan Nabi SAW. Hang tak mau tanya pendapat aku. Hang nak mai tanya pendapat aku tentang cerita darah nyamuk yang kecil yang memang kamu sendiri dah tahu dia tidak membatalkan solat kerana tak sampai satu huruf pun besar dia. Macam mana tak sampai sebesar huruf? Tak lebih daripada silin sekupang. Silin 2 kupang. Darah yang pecah dari perut nyamuk tu taklah sampai kembang sebesar silin 2 kupang. Silin sekupang lah saya bubuh senang. Sekupang tu besar mana kan? Okey. Kalaulah darah tu dia macam melebar, melebihi sukatan uruf silin sekupang, maka solatnya itu batal kerana menanggung najis. Tapi dia tak mau jawab. Dia tak mau jawab. Sebab apa? Hang buat benda yang haram, hang tak mau tanya aku. Waktu kamu menumpahkan darah cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, hampa tak mai rujuk dekat aku. Hampa mai rujuk dekat aku nak cerita tentang darah nyamuk. Okey. Waktu ni, walaupun dia benci nak menjawab, maka dia pun berkata-kata. Sesungguhnya darah nyamuk itu tidak membawa apa-apa bekas. Maksud dia, tidaklah mencacat celakan solat kamu, tetapi yang mencacat celakan solat kamu dan ibadah-ibadah kamu yang lain adalah kerana kamu telah pun menumpahkan darah Ahlul Bait, iaitu cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Nabi sayang sangat-sangat kepada cucu tu. Yang selalu Nabi kalau tengah baca khutbah pun, mai cucu tu di tangga, Nabi berhenti khutbah, turun angkat dukung. Yang Nabi ketika bersolat, cucu tu kerabat naik waktu Nabi sujud, naik di atas belakang. Nabi boleh sujud yang lama, tak bangkit. Tak bangkit, sanggup sujud yang lama. Selagi tak ada siapa main angkat. Selagi cucu tu tak turun daripada belakang. Sebab apa? Sebab takut sekali cucu dia jatuh.
Kita kisah hang khabar takut aku bangkit tunggang. Hang nak jatuh melorot pun jatuh lah. Kan? Tapi Nabi dia tak buat. Ini untuk solat sunat lah nah. Solat sunat, solat wajib tak boleh lah no. Itu sedangkan dia kata ni yang dia kata di antara perkara syubhat. Kadang-kadang benda hak sikit ni kita nak jadikan isu. Hak besar lah hampa tak ambil isu. Kita dalam pemakanan kita, dalam perbuatan kita, tindak tanduk kita, ada di antara perkara-perkara syubhat, ada di antara perkara-perkara yang nyata haramnya, ada di antara perkara yang halal tapi kita pandang remeh pada benda yang halal. Tak apa halal. Nah, senang cari. Ni haram, pi cari juga. Walhal memang dah haram, pi cari juga. Nak suruh orang kata halal. Dah haram-haram lah. Itu yang kata Nabi, sesiapa yang menempa sesuatu yang syubhat itu, maka sesungguhnya ia telah memilih untuk mengambil yang haram. Jangan sesekali di antara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hampa kata hampa sayang dekat aku, hampa nak ikut aku, maka ikutlah setiap perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika keraguan itu bertentangan dengan keyakinan, keraguan itu bertentangan dengan keyakinan, maksud dia kuat lagi belah yakin, ambil yang yakin. Janganlah sampai kita pergi beli di kedai yang kita nampak sah benda tu yang haram. Lepas tu, kita yakin tak duduk nak hadir keyakinan. Kita pergi beli ayam di market. Market ni pengusaha dia, kalau ayam dia buat ayam saja. Toke Cina, pekerja Islam. Dia takik aja, dia takik ayam. Kita nampak orang Muslim. Kita pun pergi beli. Bawa balik mai ayam tu ke rumah. Ada pula orang abang, hang beli kat dia tu. Tak boleh. Bukan Muslim, dia non-Muslim. Okey, kita nak buat apa ketika ni? Ayam ni halal sebenarnya. Dia adalah makanan halal. Tetapi disembelih dengan bukan kerana Allah, bukan atas nama Allah, maka menyebabkan ayam itu menjadi haram. Seluruh isinya menjadi haram. Walaupun dia halal, no? Walaupun dia halal. Sekali pandang memang ayam tu halal. Jadi sayang sangat sayang sangat nak buang. Bukan murah no, mahal. Tak apa yakin budak aduk takik tu yang sembelih. Kita pun memilih untuk masak oleh sebab takut kerugian 30-40 ringgit tu, kita menjadikan dia sumber pemakanan kita itu. Allahu Akbar. Jaga berhati-hati di dalam pemilihan pemakanan. Bimbang kita jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Bila membicarakan tentang benda halal dan haram ini, agak merisaukan sedikit. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf, hari ni tak boleh ada apa-apa soal jawab. Saya kena bawa ustaz pergi vaksin. Ustaz pergi vaksin jam 10 tepat. Ada masa 6 minit lagi. Minta lebih kurang, minta halal sangat-sangat pada semua. Pada 6 minit yang saya curi ni halal redha kepada saya. Jangan jadikan rezeki saya rezeki syubhat. Boleh semua InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.